Dilabel sebagai penjenayah, tidak cerdik, malas dan ganas terhadap orang Afrika Amerika oleh penyokong calon Presiden Amerika Syarikat dari Parti Republikan dan Demokrat disebabkan pemikiran serong terhadap masyarakat berkulit gelap. Dari manakah asal-usul stereotip ini dan kenapa orang berkulit gelap menjadi mangsa? Manusia dicipta dengan kepelbagaian seperti warna kulit, etnik dan agama, menjadikan sesebuah negara itu memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Namun, jika diperhalusi, akhir-akhir ini kita menyaksikan pelbagai isu yang sensitif diketengahkan kerana perbezaan dalam masyarakat yang terdapat di dunia ini. Antara yang menjadi kontroversi adalah masalah terhadap masyarakat berkulit gelap. Apabila dasar apartheid dirasmikan sebagai undang-undang pada tahun 1948 oleh National Party di bawah pimpinan Afrikaners, iaitu kumpulan etnik Afrika Selatan berketurunan Belanda berkulit putih, telah mengeruhkan keadaan antara etnik berkulit putih dan berkulit hitam. Kerana Afrikaners berpendapat tanah Afrika Selatan ini merupakan anugerah Tuhan dan etnik berkulit putih lebih tinggi darjatnya berbanding etnik berkulit hitam yang dilihat sebagai ancaman. Namun, setelah pelantikan Nelson Mandela secara demokratik sebagai Presiden Afrika Selatan yang pertama pada tahun 1994, dasar apartheid telah berakhir setelah hampir 50 tahun berkuat kuasa di Afrika Selatan. Begitu juga berlaku kepada Martin Luther King dan Malcolm X. Jadi, untuk mendalami lebih lanjut tentang masalah warna kulit dan mengaitkannya dengan falsafah dan isu semasa yang kami pelajari, kami telah berbincang dan membahagikannya kepada beberapa bahagian, iaitu isu semasa, kesan, penyelesaian, dan kesimpulan tajuk yang dibincangkan. Isu warna kulit ni selalunya akan merujuk kepada masalah perkauman, terutamanya di negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Salah satu masalah ataupun isu warna kulit ni selalunya dia bersifat rasis. Rasis ni dianggap sebagai satu norma masyarakat oleh komuniti berkulit hitam. Dianya berlaku sama ada penindasan dari segi sosial ataupun dari segi sistem pemerintahan mereka sendiri, iaitu mereka lebih mengutamakan orang yang berkulit cerah untuk mentadbir negara daripada mereka menggunakan orang yang berkulit hitam untuk mentadbir negara itu sendiri. Ia akan menampakkan bahawa orang yang berkulit cerah ni dia lebih diutamakan. Di negara Asia yang lain, obsesi terhadap kulit putih ni dia masih lagi wujud dan persepsi kulit putih ni menunjukkan bahawa mereka lebih cantik berbanding kulit hitam. Dari situ dapat dilihat bahawa falasi berlaku. Isu diskriminasi golongan berkulit putih terhadap mereka yang berkulit gelap sedang hangat diperdebatkan. Sebagai contoh, baru-baru ini kita digemparkan dengan kematian warga kulit gelap iaitu George Floyd kerana diperlakukan ganas oleh anggota polis Amerika Syarikat. Sebelum ini juga terdapat kes yang sama melibatkan warga kulit gelap iaitu Eric Garner yang menjual rokok seluduk dan menerima nasib yang sama sebagaimana Floyd. Di sini dapat kita lihat perlakuan yang tidak adil terhadap mereka yang berkulit gelap kerana kecenderungan mereka yang suka membeza-bezakan. Kenapakah warga berkulit gelap menerima nasib yang malang sedemikian? Adakah kerana kulit mereka yang tidak cantik dan kurang daya tarikan oleh kerana warna kulit mereka? Sekiranya ada isu yang timbul terhadap seseorang individu, semestinya ada kesan juga terhadap individu tersebut. Tahu tak perkara tersebut boleh mendatangkan kesan yang buruk terhadap seseorang tu? Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab satu, dia orang akan rasa kemurungan, and then yang kedua ni dia orang akan rasa trauma untuk bersosial, lebih-lebih lagi remaja dengan kanak-kanak. Kesian tau dengan dia orang ni. Itulah tu, lambat laun perkara ini akan menjejaskan mentaliti mereka, sekaligus akan menyebabkan masa depan mereka gelap. Macam mana keadaan tu boleh terjadi? Okey, situasinya begini. Mereka yang berkulit gelap dan sering dicaci akan hilang keyakinan diri untuk bersemuka dengan masyarakat di luar. Ya tak ya kan? Berkemungkinan juga mereka akan susah nak cari pekerjaan. Hai? Kenapa pula susah nak dapat kerja? Yelah, cuba bayangkan. Sesebuah syarikat tu dia nak terima orang yang berkulit cerah je untuk bekerja dengan syarikat tersebut. Macam tak adil.
Kenapa wujudnya pengambilan mereka yang berkulit cerah saja, sedangkan ada lagi perkara yang lebih penting untuk dinilai, iaitu kebolehan, pencapaian serta personaliti mereka. Dengan adanya perkara yang lebih penting ini, mereka akan dapat membantu untuk memartabatkan sesebuah syarikat itu ke aras yang lebih tinggi. Betul. Itulah yang dinamakan falasi tidak relevan. Contohnya seperti falasi serangan peribadi. Dan yang satu lagi tu falasi menagih sokongan popular. So dah terang kat sini perkara ni dia tak relevan. Selain tu, diorang boleh tengok dari pelbagai sudut dan tak boleh dengar dari satu pihak saja. Sepatutnya, kenalah lebih sensitif dengan perkara ni agar tidak menimbulkan ketidakpuasan hati orang ramai. Epistemologi semestinya membantu dalam penyelesaian. Epistemologi yang merupakan salah satu bidang falsafah ataupun cabang falsafah ini mendorong manusia untuk mengetahui sesuatu perkara itu dengan lebih mendalam. Tu aku setuju. Kenapa orang kecam seseorang itu disebabkan oleh warna kulitnya? Apa kena-mengena dengan warna kulit? Bukankah memang dalam dunia ni manusia diciptakan terdiri dari pelbagai bentuk, saiz dan warna kulit? Benda ni sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita lebih ada rasa untuk menimba ilmu pengetahuan secara terus-menerus. Janganlah kita tengok pada satu sudut saja, kerana belum tentu kita dapat membuat keputusan yang baik. Seharusnya tengoklah dari pelbagai sudut dan jangan terus menilai seseorang itu dengan emosi dan perasaan. Sebaliknya, menilailah seseorang itu dengan akal yang rasional. InsyaAllah tidak akan timbul isu. Betul tu Syah. Ramai orang cakap bahawa orang yang berkulit gelap ni dia adalah jahat. Saya ni pun agak berkulit gelap juga. Jadi, untuk pengetahuan korang, sekiranya seseorang itu ingin berbuat jahat ataupun baik, dia tidak kira pun warna kulit. Jadi, apa yang perlu dilakukan adalah kedua-dua belah pihak perlu bersikap adil. Jadi, di sini ada dua falasi, iaitu falasi merujuk kepada autoriti di mana ia memfokuskan kepada masyarakat. Jadi, Intan ada beritahu kan bahawa sesebuah syarikat itu akan mengambil pekerja berkulit cerah sahaja. Jadi, bagaimana pula dengan orang berkulit sebaliknya? Jadi orang ramai, terutamanya orang yang berpengaruh, sepatutnya berfikiran terbuka dan adil. Seperti contoh yang diberikan Ainur cakap seseorang pekerja itu perlu ada kebolehan dan berkemahiran. Jadi bagi individu pula, dia lebih kepada falasi perang kepribadian. Iaitu hal ini kerana individu tersebut juga perlu yakin dan berfikiran positif dalam menerima kecaman masyarakat. Kesimpulannya, persoalan mengenai warna kulit ni sangat sensitif sebenarnya kerana ia dapat menyinggung perasaan sesebuah kaum. Kita ni manusia hidup dalam pelbagai agama dan juga bangsa. So, kita kena berfikirlah sebelum melontarkan apa-apa pendapat ataupun komen mengenai warna kulit ni kerana ia dapat menyinggung perasaan kaum yang lain. So, kita mesti elakkan falasi dalam memberi pendapat dan jadi pemberi pendapat yang berhemah lah. Sekian, terima kasih. Bye korang. Bye. 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 Bye.